Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, mukaddimahnya lah. So hari itu adalah hari Isnin. Kita dah selamat berada di penghujung bulan Syawal. Bagi yang dah khatam, bagi yang dah tamat puasa 6, so saya ucapkan tahniah lah. Tiada lain yang saya nak kelakar bagi menuhi ruang dalam dunia maya tu, Facebook kah, YouTube dan sebagainya. At least dalam sehari ataupun dalam seminggu kita adalah konten yang kita nak beri. Bukan untuk hari itu, insyaAllah in future mungkin barang tu boleh jadi rujukan dan kita boleh tunjulkan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita pun akan ambil input daripada benda tu. Kadang-kadang yang kita sampai tu hari tu nya si berfungsi, hari tu nya si ada nak gila, si ada apa, si nampak gila lah. Cumanya insyaAllah bila di hari kemudian banyak gambar kita keluar, banyak video nasihat-nasihat yang kita keluar, insyaAllah benda yang akan jadi rujuk orang sikit-sikit lah. Baik, berkaitan tentang mood, perasaan, emosi, benda tu boleh mengubah tingkah laku. Jadi tuan-tuan, teman-teman sekalian, bila kita pun mood si berapa stabil, kita pun emosi akan terganggu. Mood, perasaan kita akan terganggu. Mungkin sebab kita contoh perempuan ada period nak, mungkin sebabkan period dia sakit dan sebagainya. Pasal saya mengalami benda yang akan mengganggu emosi dan perasaannya, dan sedikit sebanyak boleh mengganggu tingkah laku, kerana marah dan sebagainya, lepas barang. Okey. Jadi dalam kehidupan kita tu memang si lepas daripada 3 perkara tu. Yang pertamanya adalah daripada hati, perasaan kita, daripada pemikiran kita, dan seterusnya benda dua ini akan mencorakkan tingkah laku. Saya yakin tuan-tuan dan perempuan mesti mengalami perasaan marah, perasaan takut, perasaan apa. Cumanya apa yang saya nak cuba sampaikan, mungkin di kalangan kita tu saya tahu macam ni nak mengurangkan perasaan marah, macam ni nak mengurangkan perasaan takut, dan macam ni nak mengurangkan beberapa perasaan-perasaan yang lain. Masing-masing tuan-tuan, perempuan, teman-teman sekalian memang sudah ada caranya. Cuma kita nak nanggah dari segi keberkesanannya. Saya bukanlah nak mengajar tip yang kita orang perlu ikut. Bagi yang dah mencoba berjaya, Alhamdulillah. Bagi yang belum mencoba, insyaAllah saya kongsikan macam ni tip bila kita dalam keadaan marah, kita dalam keadaan yang macam ni dah selesa dengan emosi kita, sedih dan sebagainya, bermasalah di office, bermasalah di tempat belajar. So saya nak kongsikan satu tip menggunakan air. Kena pakai air. Okey, saya terangkan satu dulu. Sifat air itu adalah sejuk, dan bila benda panas kita akan menyejukkan. Jadi elemen air menyejukkan dia, nya relate, nya antonim, nya kontra dengan sifat panas. Okey, saya nak beri contoh. Bila orang marah, nya rasa panas. Bila orang marah, nya rasa selesa, rasa meluap-luap. Sifat marah tu nya panas. And then macam ni kita nak nyuruh panas sejuk, macam ni nak nyuruh api yang padam. Bukan cerita bak api di dapur dah boleh kita pakai apa nama, nak pakai dak bomba. Secara psikologinya, bila panas kita simbah dengan air, kita basahkan dengan air, kan? Itulah konsepnya. Bila kita orang panas, cari air, boleh ambil wuduk. Dalam Islamnya ambil wuduk sebagainya. Kemudian bila orang rasa beban gila, pergi mandi. Saya sarankan tip pergi mandi. Mandi jangan ngajak orang, mandi seorang diri. Si perlu banyak bercakap. Bila kita orang rasa marah, nak balik rumah rasa marah, okey, cepat-cepat orang mandi. Mandinya bukan orang mandi dengan air panas, mandi dengan air sejuk. Bagi rumah yang ada apa nama, ada air hujan ya, kita orang boleh mandi dengan air hujannya dengan volume yang kuat. Pakailah. Make sure kita orang jangan mandi terus palak terus. Jangan. Kita orang mandi slow,
basahkan dari kepala tu dengan air tadi. Relax aja, relax. Tenangkan, pejam mata dengan air hujannya, pejam mata. So jangan fikir masalah. Mendapat niat hati kita, lepaskan. Simau, aku nak release, aku nak relax, aku nak self care, aku simau mikir. So biarkan air hujannya sampai basah badan. Bila kita dah rasa tenang, mandi macam biasa, bawa kita sabun dan sebagainya. Ya, bagi kami satu tip yang sangat berkesan. Kami itu bukanlah jenis yang cepat nak cool. Cara kami nak cool ke diri pun, kami akan bila balik kerja dengan bebanan kerja di office dan sebagainya, belajar dan sebagainya, kami akan segera untuk mandi supaya mood bersama dengan isteri, mood bersama dengan anak, mood bersama dengan keluarga ni terganggu. Kadang-kadang orang tu fikir nak mandi indah, sikat nak mandi sebab ialah sama dah sifat air itu menyejukkan. Bila kita ada mood, benda-benda yang bersifat negatif, benda-benda yang mendatangkan emosi stabil, bagi saya hukum benda yang negatif. Negatif adalah benda yang sesuai dengan imun tubuh badan kita. Kita akan rasa aduh kepaknya, aduh penatnya, macam-macam perasaan dan mengganggu cara pemikiran kita. Bila kepak, malas aku nak malas dulu. So adalah perkara yang berlaku, kita menangguh kerja, maulah kerja sambil lewat. Apalah maksudnya? Bila kita maulah kerja, sepatutnya kerja kita boleh pola satu sepatu cantik, kemas dan sebagainya. Disebabkan mood kita stabil, disebabkan kita dapat beri fokus, kerja yang sepatutnya dapat 100%, ini hanya dapat 50%, kan rugi. Bila kita rasa mood kita dah betul, baru kita pergi maulah kerja. Kita dalam mood nak marah-marah lagi, kena. Inilah antara tip yang saya nak kongsikan. Bila rasa marah, cepat-cepat minum air sejuk. Bukan air sejuk, bukan air suam, air sejuk sikit lah. Bagi yang dapat minum sejuk, bagi sedapat je, carilah air untuk kita orang boleh pegang, boleh main dengan air, boleh mandi dengan air dan sebagainya. Ya, antara tip yang saya nak kongsikan bila kita orang rasa selesa dalam keadaan marah. Antara lainnya, untuk kali itu kami just continue untuk mandi lah. Ya, sifat air itu memang menyejukkan. Okey, diajak dah kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.